Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar. Okay, saya nak tunjukkan hari ni kita nak kenal dulu lukisan bangunan sebelum kita melukis lukisan bangunan menggunakan AutoCAD. Okay, saya akan terangkan dulu. Kat sini adalah buku teks untuk Form 5. Okay, dalam sini kamu kena tahu apa itu lukisan pelan, lukisan pandangan dan lukisan keratan. Lepas tu kamu kena tahu juga simbol-simbol piawai, seni bina dan lukisan dalam lukisan bangunan serta jenis-jenis bumbung. Okey, ini antaranya lah. Okey, sebenarnya banyak lagi. Okey. Dan kamu kena tahu juga dalam ini adalah contoh satu rumah kediaman dan ini adalah pandangan. Okey, dari segi pandangan sisi kiri, pandangan hadapan, kita boleh juga pandangan sisi kanan dan juga pandangan belakang pun kita boleh tunjukkan juga. Okey. Kat sini dalam lukisan bangunan ni kita ada beberapa elemen penting, iaitu dalam lukisan bangunan kita ada lukisan pelan. Okey. Kita ada lukisan pelan, kita ada lukisan pandangan, lukisan keratan dan lukisan terperinci. Okey, dan biasanya kita akan buat ataupun yang awak akan buat adalah lukisan pelan, di mana pelan yang akan awak buat adalah pelan lantai, okey, dan pelan bumbung. Tapi awak kena tahu juga apa itu lukisan pelan. Okey, lukisan pelan ini adalah apa yang awak nak tengok dekat sini adalah pelan apa? Pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai dan pelan bumbung. Okey, itu adalah lukisan pelan apa dia. Okey. Lepas tu lukisan pelan juga. Okey, kalau kita tengok kalau apa itu lukisan pelan lokasi. Okey, pelan lokasi ini contoh dia. Okey, contoh pelan lokasi di mana dia akan tunjuk tapak cadangan awak daripada atas. Okey, daripada pandangan atas di mana kawasan rumah yang awak nak bina. So kat sini kita nak bina rumah setingkat kan. So awak akan tunjukkan kat mana awak punya lukisan awak punya pelan tapak cadangan lah daripada atas. Itu adalah pelan lokasi. Sebab pelan lokasi juga dia akan menyatakan sempadan tanah, parit, jalan besar, tanah terbuka, penggunaan tanah. Ini semua ada di dalam lukisan apa yang ada dalam lukisan pelan lokasi lah. Termasuklah kalau ada jalan tu jalan berumput ke, jalan yang ada dan jalan berliku ke, whatever lah. So ini adalah gambaran kasar tapak projek dalam lingkungan pelan. Okey, kawasan perumahan awak. Biasanya pelan lokasi ini adalah kalau kita nak minta kelulusan daripada mana-mana jabatan untuk kita buat, dia akan tunjuk dekat mana pelan lokasi sesuai ke tak untuk awak bina tapak perumahan ataupun rumah awak kat situ. Okey. Dan awak jangan lupa juga dalam pelan lokasi dia perlu mengikut kedudukan arah. Okey, kedudukan arah tu kena tunjukkan lah supaya orang boleh tahulah dekat mana lokasi awak tu. Okey, so dalam pelan tapak, dalam lukisan pelan juga kita ada lukisan pelan tapak. Okey, pelan tapak. Okey, ini adalah contoh pelan tapak. Okey, dalam pelan tapak, okey, apa yang ada dekat dalam pelan tapak adalah ia adalah perincian jelas mengenai tapak bangunan yang dicadangkan. Ini perincian dia. Okey, macam mana lukisan awak? Okey, awak boleh tengok daripada atas. Okey, pelan tapak termasuk biasanya dia akan tunjuk berapa besar tapak awak kat sinilah, besar tapak awak. Okey. Okey, kedudukan dimensi. Okey, dimensi ni ukuran dia lah. Pembinaan, kedudukan tapak, sempadan tanah, jalan masuk. Okey, ini semua adalah dalam pelan tapak. Okey. Okey. Okey, selain itu kita juga ada pelan lantai. Okey, pelan lantai ni yang kita nak lukis lah. Okey, pelan lantai ni yang kita nak lukis dan kita biasanya lukis ikut skala tertentu. Okey. Okey, dalam pelan lantai, okey, pelan lantai ialah lukisan berskala yang menunjukkan ukuran bangunan keseluruhan serta susun atau grid bagi rujukan pembinaan dari pandangan atas. Okey, kenapa dikata lukisan berskala? Okey, biasanya bila kita lukis, okey, kita akan lukis dalam unit mm. Kalau kita buat dalam lukisan A3, saya akan tekankan awak dalam unit mm lah. Maksudnya 10 mm, 12 mm, 21 mm, semuanya dalam mm. Tapi kalau orang ni dia nak
dia nak dalam ukuran, kita lukis dalam ukuran tapi dalam skala sebenar dia adalah kalau macam ni mungkin dia dalam 1.2, kalau macam ni 1200 mm, macam tu. Mungkin kita akan tunjukkan dalam keadaan ni 3300 mm macam tu. Okey. Ini semua dalam mm, tapi nanti bila dia dalam ukuran sebenar dia akan convert kepada kaki. Contohlah kalau dia nak convert kepada kaki ataupun kepada inci supaya dia boleh tahu untuk pembinaan lukisan sebenar tu macam mana. Sebab kita tak boleh nak lukis besar-besar dalam satu lukisan A3. So tu nama dia lukisan berskala. Kita akan bila kita dalam lukisan kita kena reduce, tapi bila kita nak lukis ataupun kita nak buat bangunan sebenar, kita kena enlargekan dia. Sebab itu dia jadi lukisan, nama dia lukisan berskala. Dan dalam plan lantai juga kita ada beberapa jenis ruang lah. Kita akan tunjukkan kemasan, kaedah pembinaan, jenis ruang, ini semua adalah, dan termasuk juga garisan-garisan bumbung. Itu adalah lukisan pelan lantai. Ini adalah contoh lukisan pelan bumbung. Pelan bumbung ni pun sama jugalah, dia akan ikut sekali lah skala tu. Biasanya kalau orang kita akan ada biasanya kalau seorang arkitek dia ada blueprint, dia akan blueprint ataupun dia kena guna tracing paper macam tu lah. Dia lukis satu kali tapi nanti dia akan tekap ataupun dia akan copy paste lah. Kita punya lukisan yang sama, tapi kali ni dia nak tunjukkan lukisan bumbung pula macam tu. Itu kemudian lah kita akan tunjuk. Plan bumbung ni dia akan tunjukkan dimensi dan kecerunan setiap bumbung, kadar unjuran, dan kedudukan rasuk pada pandangan atas. Ini contoh pelan bumbung lah. Pelan bumbung pun sama juga, dia lukis dalam lukisan berskala. Kita akan tunjukkan dia ada juga perincian tertentu lah, seperti perabung, penutup bumbung, salur air, lurah. Ni semua kita kena tunjukkan lah. Ini adalah perabung. Ini adalah lurah. Lurah. Lepas tu ni saluran air. Lurah ni mesti kita tunjuk lah kan. Ni adalah kawasan yang berliku di mana nanti aliran air ni akan jatuh kepada saluran air. Lepas tu semua ni biasanya butiran ni dia akan tunjuk lah. Ini adalah contoh antap genting konkrit. Ini semua kita mungkin tidak sedetail inilah nak lukis lah. Cuma awak kena tahulah, ini adalah untuk bahagian A lah, awak kena tahulah. Ini dalam lukisan bumbung. Yang ini pula, sekejap. Yang ini pula sekejap saya pusingkan dulu. Ini pula, ini adalah lukisan pandangan lah. Ini lukisan pandangan. Ini yang awak kena buat sebenar-benarnya. Ini yang awak kena tunjukkan. Dan awak kena tahu lukisan pandangan hadapan. Ni contohnya lukisan pandangan belakang, lukisan pandangan sisi. Ini yang awak kena buat lah. Bergantung kepada keadaan. Tapi biasanya kita akan buat yang pandangan hadapan, atas. Yang ini dua ni, hadapan sisi kanan dengan sisi kiri ni awak kena pilih. Dan jarang sekali kita buat lukisan pandangan belakang, kecuali diminta ikut kepada kehendak soalan lah. Sekarang ini adalah lukisan keratan. Lukisan keratan ni pun kita tengoklah kalau keadaan kehendak soalan tu, kalau dia minta suruh buat, kita buat lah. Tapi so far ni kita cukup lah buat soalan ikut reka bentuk awak sendirilah. Lukisan bangunan awak ni. Sekarang ini contoh lukisan keratan. Mungkin ini dekat bahagian A, awak kena tahu. Dan awak pun kena tahu jugalah apa ia aras lantai. Kat sini dalam lukisan keratan ni, dia menunjukkan sebenarnya lukisan keratan ni dia menunjukkan bahagian dalam. Dia dalam keadaan yang terpotong lah. Bila kita potong lukisan bangunan awak tu, awak boleh tengok berapa kedudukan ataupun sudut bagi awak punya bumbung. Apa
yang ada dekat dalam tiang awak ni. Ni semua kena tunjuk lah. Okey, potongan dari atas bahagian bumbung hingga ke aras lantai merangkumi bumbung, tiang, dinding, rasuk lantai, pintu, tingkap dan lapisan atas tanah. Okey, lukisan keratan dihasilkan berpandukan pelan lantai. Okey, apa yang dia nak tunjukkan adalah mengenai butiran dalam bangunan. Seperti dalam rajah ni lah. Ini adalah contoh lukisan keratan. Okey. Okey, ini adalah contoh lukisan keratan dan kita jaranglah nak buat. Rasanya dalam projek ni kita tak tekankan untuk lukisan keratan dan awak perlu tahu sedikit-sedikit lah. Contohnya awak kena tahu kalau dia tunjuk anak panah ini apa, awak kena tahu ini adalah perabung. Okey, kalau dia tunjuk ini apa, awak kena tahulah ini apa dia. Ini adalah aras bumbung, ini adalah aras tanah. Simple that je yang awak kena tahu. Dan biasanya kat sini kita akan tahu kat sini ketebalan dinding. Awak kena tahu ketebalan dinding tu dekat mana. Okey, tinggi jubin. Ni semua ni biasalah, bahagian A biasanya dia tanya. Okey, ini satu lagi lukisan keratan. Okey, sekejap saya pusing dulu. Okey. Okey, ini adalah lukisan keratan. Okey, dalam lukisan keratan ni, okey, ini adalah lukisan keratan. Kalau tadi dia tunjuk separuh macam ni, tapi ini ditunjuk secara keseluruhan. Okey, kat sini dia akan tunjuk termasuk jugalah dalam ni. Dia akan tunjuk kat sini mana bilik utama, ruang keluarga, ruang makan, bergantung kepada kawasan mana yang dikerat. Okey, tujuan dia ni macam inilah. Dia nak tengok kat sini mana posisi tangki nak kat mana. Okey, kat sini ketebalan dinding dia berapa. Okey, kat sini adalah awak boleh tahu juga konkrit awak kat mana, konkrit longkang awak dekat mana. Ni semua pun awak kena tahulah. Kalau dia bagi awak anak panah, awak kena tahu ini adalah apa. Okey, ini pun adalah apa. Awak kena tahu ini gambar ni. Oh, ini adalah posisi tangki air ataupun tangki air. Kalau dia bagi awak lukisan keratan ni, biasanya dekat bahagian A lah. Kita tak lukis lah. Okey. Dan awak kena tahu jugalah, ini adalah kalau ditunjuk anak panah ni, awak kena tahu juga apa yang ditunjuk tu adalah ketebalan lantai. Okey, biasanya ketebalan lantai ni dia 90 mm lah. Okey. Okey, 100 mm. Okey, ini adalah lukisan perincian. Okey, lukisan perincian ialah lukisan butiran bagi sesuatu komponen bangunan lah. Ia bertujuan untuk menjelaskan bahagian tertentu komponen bangunan seperti tingkap, pintu, bumbung, tangga. Okey, ini adalah lukisan perincian. Okey, biasanya lukisan perincian ni diperlukan untuk orang yang nak membina awak punya rumah. Dia kena tahu awak nak pilih jenis tingkap, pintu macam mana, ukuran dia macam mana, lebih details. Dan dekat situ juga awak akan diberi dimaklumkan lah daripada pelan lantai berapa awak punya ukuran pintu, ukuran tingkap kat sini. Okey, ini semua dia dah bagi nanti. Okey, dan ukuran ni ukuran pintu awak berapa. Okey, semua dia akan bagi secara terperinci, termasuk juga ketebalan pintu. Okey, termasuk juga apa itu jenang. Dia akan tunjuk. Ini adalah lukisan perincian. Okey, dalam soalan biasanya awak kena bezakan lah. Kalau dia bagi gambar ini, dan awak kena tahu ini adalah lukisan perincian. Okey, kalau dia bagi awak macam ni, ini adalah lukisan keratan. Okey, kalau dia bagi awak macam ni adalah lukisan pandangan. Okey, so awak kena bezakan apa itu lukisan pandangan, perincian dan sebagainya. Okey. Okey. Okey, dan ini adalah simbol. Okey, so simbol piawai ni awak kena hadam. Saya akan bagi awak simbol-simbol piawai ni. Ini semua awak kena hadam dan ini semua awak kena hafal. Okey, biasanya kalau awak sentiasa lukis, awak akan tahu. Okey, ini adalah pintu apa, gelangsa, kembar. Ni semua awak kena hadam dan saya akan bagi awak kemudian. Okey. Ni simbol-simbol. Okey, simbol awak ni awak kena tahu lah. Simbol baik engsel kiri atau kanan. Okey, kiri atau kanan ni awak tengok sekarang ni pintu. Okey, pintu awak ni tutup. Okey, ni ni pintu. Maksudnya engsel awak kat sini. Okey, engsel awak sebelah kanan. Kalau yang ini engsel awak sebelah kiri. Okey, kalau daripada pandangan pelan ini. Okey, ini engsel sebelah kanan, yang ini engsel sebelah kiri. Okey, ini dia punya gambar. Okey, pasangan dia. Awak kena tahu. Tapi yang ini pula pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, maksudnya dia tak ada jenang kat tengah-tengah ni. Okey, tapi dia punya engsel dekat sebelah sini. Jenang dia tak ada. Tak ada jenang. Maksudnya tak ada tiang kat tengah-tengah ni. Okey.
Biasalah awak pernah nampak kan dekat sekolah pun memang semua pintu berengsel tanpa jenang tengah dan pintu gelangsa kembar dua. Okey, kita ada banyak pintu gelangsa. Yang ini pintu gelangsa kembar dua, bergantung pada soalan. Kalau dia minta gelangsa kembar 3, awak kena buat kembar 3. Okey, kalau kembar 2 dia suruh awak buat kembar 2. Dan ini biasa pelajar selalu buat silap. Anak panah mesti berada di dalam, di atas lah dia, di atas dia. Dan kedudukan dia ni, okey, kalau kat sini dia macam ada anak panah ni macam silap sikit kat sini ada kesilapan sikit. Okey, pintu awak dia buka dekat sini. Macam ni. Pintu awak pintu ni anak panah ni salah jangan ikut. Dia ada ralat dalam buku teks tapi dia lupa nak betulkan. So ini adalah awak kena, bila pintu awak buka, okey, awak ingat ini lapisan pintu sebelah dalam dia buka. Yang ini lapisan pintu yang tidak bergerak. Sebelah luar tu tidak bergerak. Yang ni sebelah dalam. Sebelah dalam ni mestilah kan, ni lapisan pintu sebelah dalam, maksudnya awak nak buka, ni kunci dia dekat sini lah kan biasanya. Okey, ini adalah pintu gelangsa kembar 4. Okey, biasanya kalau kita buat pintu gelangsa kembar 4 ni, okey, kita akan buat dia dekat tengah-tengah macam ni lah. Macam ni, macam dalam gambar ni. Okey, ini lepas habis pintu kita akan kenal tingkap. Okey, sama juga. Okey, tingkap kita ada tingkap penyelesai kanan dan tingkap penyelesai kiri. Okey, biasanya ukuran tingkap awak ni, okey, ini adalah frame. Okey, ini adalah frame. Ukuran tingkap awak ni kita kira daripada sinilah. Ni ukuran tingkap awak. Okey, frame tu kita tak termasuk lah. Okey. Lepas tu ni saya tunjukkan semula. Kenapa dia hilang? Okey, maaf. Okey, ini ukuran tingkap awak dia ambil macam ni sebenarnya. Okey, sebab kalau ikutkan pun nanti ukuran tingkap dia akan ambil daripada sini. Okey, yang bulat ni dia tak termasuk sekali. Okey, tu biasa budak akan keliru. Tapi dia punya ukuran tak terlampau banyak sangatlah beza. Okey, ini tingkap berengsel atas lah macam ni. Okey, kat sini pun ada kesilapan. Okey, bila awak buat, awak tengok anak panah awak ni pun tak boleh berada di frame dia. Okey, anak panah awak mesti berada di betul-betul dekat dalam cermin. Ini frame ni bila awak punya anak panah tu terkena dekat frame, maksudnya frame awak terbuka sekali. Okay, so kalau awak nak buat anak panah, make sure dia mesti berada di dalam kotak dia, bukan berada di frame. Frame ni seolah-olah macam kayu lah, kayu awak buat kan. Kalau awak nak buat pintu kan, awak kena ada frame kayu kan. Yang bergerak adalah kaca dekat dalam ni. Yang bergerak adalah kaca yang dekat ni, frame kayu. Okay, kemudian kita ada lagi satu kat dalam ni. Macam ni. So biasanya yang frame kayu ni, okay, yang frame kayu yang saya warnakan ni, kita tak gerak, dia tak bergerak. Okay, biasanya yang bergerak adalah yang kawasan sebelah sini. Okay, so bila awak buat anak panah ni, kalau macam kes macam ni, awak kena hati-hatilah. Okay, kes macam ni, saya zoom kes macam ni awak kena hati-hati. Okay, sekarang ni dalam gambar ni macam ada kesilapan sikit kan. Okay, dia ada kesilapan sikit. Maksudnya awak kena hati-hati masa lukis. Jangan sampai kena dekat frame. Macam tu. Okay, jangan sampai kena dekat frame. Okay. So saya tunjukkan yang ini. Biasalah kadang-kadang bila dicetak ada je yang ukuran dia terlari sikit. Okay, macam gini dah cantik nampak kan. Okay, ni adalah tingkat berpaksi mengufuk lah. Kalau awak tengok dia cantik, dia tidak terkena frame. Ini okey lah. Ini tingkat gelangsa mengufuk. Okay, simbol ni semua nanti awak akan kita akan dekat sekolah nanti kita akan buat. Okay, tapi awak kena tahu nanti simbol-simbol ni saya akan send dekat awak. Okay, cuma awak sebelum kita melukis, kita nak tahu dululah apa itu jenis-jenis bumbung, sebab awak kena buat. Okay, yang kita belajar kat sini ada 3 jenis bumbung, iaitu bumbung tebing layar kat sini. Okay, bumbung tebing layar. Okay, ini bumbung tebing layar. Ini bumbung tebing layar yang single. Okay, saya tunjuk awak yang single. Okay, maksudnya rumah yang paling single lah. Rumah paling single macam rumah guard ke apa ke. Ini tu tebing layar lah. Tapi ini adalah bumbung tebing layar
yang telah dicantumkan antara dua. Okey. Ni ada cantuman kat sini Maksudnya dia ada dua ketinggian. Kat sini dia ada dua ketinggian bumbung dia. Okey, lepas tu ini adalah bumbung limas yang single lah. Ni adalah bumbung limas yang single, tapi ini biasa orang buat. Okey. Tapi ini adalah bumbung limas yang ada dua ketinggian. Okey, yang ada dua ketinggian ni adalah bumbung limas. Yang ada dua ketinggian dia bercantum. Okey, ini contoh. Okey, kemudian yang terakhir adalah bumbung limas Belanda. Okey, sebenarnya ada banyak jenis bumbung yang awak belajar adalah 3 saja. Okey, ini adalah bumbung limas yang single, limas Belanda. Okey, dan ni adalah yang double, maksudnya yang ada dua ketinggian. Okey, ini ada dua ketinggian, ini hanya ada satu ketinggian saja. Tengok ini ada dua ketinggian, maksudnya dia bergabung. Dan awak juga boleh gabung bumbung limas ni dengan bumbung bumbung tebing layar ataupun bumbung awak boleh gabungkan limas Belanda dengan bumbung limas, ataupun bumbung limas dengan bumbung limas Belanda awak boleh gabungkan. Okey, terpulang kepada awak. Okey, sekejap lagi kita akan masukkan aplikasi lukisan bangunan setingkat. Okey, so yang aplikasi ni saya akan masuk bahagian AutoCAD. Okey, kita akan masuk bahagian AutoCAD dulu. Okey.